Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dan saya kasihi pengurusi majlis yang berusaha pengurusi surau Ar-Raudah, barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tutu Imam, Tutu Guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah. Allah mengajar kepada kita untuk kita syukur dan janjinya akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka aku pasti akan tambah nikmat apa yang aku kurniakan pada kamu. Pada tengah hari ini, saya nak ajak tuan-tuan untuk menekuni satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang amat popular, iaitu satu hari Nabi bertemu dengan sahabatnya bernama Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal ni sahabat Nabi yang disebut a'lamukum bil halali wal haram, Muaz ibn Jabal. Sahabat yang paling handal di kalangan kamu tentang halal haram ni Muaz. Dalam bahasa moden kita sekarang ni mufti lah di kalangan sahabat, orang alim. Sahabat Nabi ni kita boleh bagi 3 kelompok. Satu kelompok yang hampir sama dengan umur Nabi. Maksud saya dalam 15 tahun dengan umur Nabi dekat macam tu, julak macam tu. Ini sahabat-sahabat yang dipanggil kibarus sahabah. Macam Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi, Nabi tua 2 tahun pada dia. Macam Sayyidina Osman, Nabi tua daripada Sayyidina Osman 5 tahun. Macam contohnya Sayyidina Umar 13 tahun. Jadi Sayyidina Osman dengan Sayyidina Umar tua Sayyidina Osman. Bukan tua Sayyidina Umar. Ini antara sahabat-sahabat besar. Ada sahabat yang pertengahan. Maksudnya Nabi tua pun dia umur dia dalam 30-an macam tu. Salah seorangnya seperti Muaz bin Jabal ni. Dia awal-awal 30. Jadi nak kata tua sangat tak, nak kata muda sangat tak juga. Ada sahabat yang Nabi tua dah, dia budak sangat. Macam Abdullah bin Abbas. Soho, kalau kita baca riwayat banyak. Tapi dia budak sangat. Seperti Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, muda. Seperti Abdullah ibn Amr bin Al-As, muda. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, muda. Anas kecil lagi jadi khidmat kat Nabi 10 tahun. Kalau umur dia 8 tahun, Rasulullah wafat, umur dia dalam 18 tahun gitu je. Itu nak ceritanya sahabat-sahabat ni. Jadi Muaz bin Jabal ni adalah sahabat yang Allah bagi pada dia ni kelebihan yang banyak. Salah satunya cerdik. Nabi pernah hantar dia jadi juru bicara dakwah. Jadi macam gubernur juga di Yaman. Yaman ni Nabi bagi 5 tempat. 5 macam daerah lah. Dan setiap satunya ada sahabat-sahabat Nabi yang akan kawal, jaga, dakwah dan seumpama. Antaranya Muaz bin Jabal. Sayyidina Ali pernah juga dihantar. Antaranya Abu Musa Al-Ash'ari. Ini antara sahabat yang pernah jadi orang besar di Yaman. Muaz ni, Nabi sayang kat dia. Ada riwayat menyatakan bahawa dia duduk di Yaman, tiba-tiba dia mimpi Rasulullah SAW. Dan mimpi ni pelik. Menunjukkan bahawa Rasulullah tu wafat. Kemudian barulah datang berita Rasulullah wafat. Dia pulang daripada Yaman pergi ziarah
Dia ziarah Fatimah Zahra, anak puteri kesayangan Rasulullah SAW. Fatimah bagi tahu antaranya kalau tak silap pesanan, wahai Muaz, Rasulullah SAW sampaikan salamnya kepada kamu. Maknanya hubungan tu intim, baik. Dan Muaz bin Jabal ni tuan-tuan, walaupun dia tok guru, walaupun dia alim, dia tak macam kita. Kalau tok guru alim ngajar je lah. Dia tak. Dia juga menyertai peperangan demi peperangan. Pembukaan kota-kota Rom dia buka. Termasuklah peperangan yang masyhur seperti Yarmouk. Yarmouk ni berlaku zaman peralihan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, iaitu tahun ke-13 Hijrah. Peperangan ini dahsyat tuan-tuan. Tentera Islam lebih kurang dalam 36,000 orang. Ada kata 40 orang, 40,000. Tentera Rom lebih kurang 200,000 dan ada pandangan kata 240,000. Maknanya tentera Islam nak lawan dengan Rom ni 6 kali ganda. Yang peperangan itu berlaku betul-betul dekat dengan Sungai Yarmouk di Jordan sekarang, berhampiran Palestin. Dan kita tengok peperangan tu berlaku 6 hari. Zaman dulu perang tak macam sekarang, malam siang boleh. Dulu siang je perang. Amal petang pakat berundur lah. Agi rawat orang sakit, orang mati ni. Tapi tak malam perang. Siang perang balik. Janji mu nak perang kau apa? Turah tanah lah. Dia adalah gendang dia, ada cara dia lah. Baru start perang lah. Begitu zaman terlalu menua masa tu. Jadi Muaz ni pergi perang sampai tahap. Dan dia tak balik. Lepas pada tu dah buka-buka ni, dia duduk di Jordan. Berlaku sekitar tahun 18 Hijrah ataupun 15 Hijrah. Ada satu wabak yang besar namanya wabak Ta'un. Bermula di satu tempat namanya Amawas ataupun Amwas. Kawasan tu berhampiran dengan Jordan, dengan Lebanon, dengan Syria, kawasan tu. Ta'un ni, dia punya balanya, besarnya, menyebabkan lebih daripada 25,000 orang mati. Penyakit Ta'un ni. Malaria. Ta'un ni penyakit bahasa Arab, tuan-tuan. Orang Melayu pun panggil Ta'un. Dia ada orang Melayu ni, dia ambil daripada bahasa Arab, dia pakai tak tukar dah. Penyakit Ta'un. Antaranya penyakit buasir. Buasir itu dia bahasa Arab. Daripada bawasir, basurah. Penyakit yang mana keluar daripada dubur dia tu daging. Yang sakit terutamanya ketika dia nak qada hajat dan seumpamanya. Jadi masa Ta'un tersebut, ramai sahabat yang mati syahid. Syahid dengan Ta'un. Termasuklah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang Nabi jami masuk syurga. Nabi pernah menyebut asyaratun fil jannah. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Amr bin al-As, wa Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah. Kemudian Nabi sebut Wasai fil jannah, dan Nabi sebut akhir sekali wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. 10 orang yang dijami masuk syurga. Nabi sebut dalam satu majlis. Hak lain ada lagi dia sebut. Tapi hak ni majlis ni kira orang-orang yang paling hebat lah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa' bin Abi Waqqas, Sa'id, dan juga seorang lagi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini Nabi sebut dalam hadis, likulli ummatin amina wa aminu hadhil ummah. Likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap umat ini dia ada setiausaha agungnya. Dia ada pemegang amanahnya yang betul-betul beramanah. Bagi pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang yang saleh. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab bila dia kena tikam, nak kena bunuh, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi.
pada tahun 13 Hijrah, pada tahun 23 Hijrah, dia sakit. Dia kata apa? Kalaulah Abu Ubaidah Al-Jarrah masih hidup, aku akan latih dia jadi khalifah. Tapi dia mati awal. Dia mati kena taun. Yang sama yang mati kena taun juga ialah Muaz bin Jabal. Yang bijak ni, dia mati sama dengan anak. Siapa yang pernah pergi ke Jordan, boleh buat lawatan sekali nak pergi kubur dia jauh. Ibarat kita duduk Kuala Lumpur, mari ke Pahang. Gitulah maknanya. Maknanya Kuala Lumpur tu ibarat agak Amang lah. Jadi kena berjalan 2 jam setengah, 3 jam juga. Di kampung. Tempat tu ada rumah. Ada masjid, dia buat masjid lah sekarang. Abu Ubaidah Muaz bin Jabal ni, satu hari Nabi bertemu dia. Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, aku sayang, cinta kat kamu. Nabi ni kalau dia sayang sahabat, dia zahirkan dan dia ghayak, dia bagi tahu dia sayang. Cinta ni ada dua tuan-tuan. Cinta yang dikatakan cinta kasih, sebagaimana kasih ukhuwah, ini yang kita kata kasih iman. Yang ni laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki sama perempuan, itu biasa. Macam orang perempuan zaman sahabat, dia sayang kat Nabi dia, Rasulullah, lebih dia sayang daripada bini, daripada tok laki dia. Tok laki dia pula sayang kat Nabi ni pula lebih daripada sayang kat bini dia. Sebab sayang kat Rasulullah ni termasuk dalam sayang iman ni. Sebab kita belajar dalam rukun iman, salah satunya beriman kepada Rasul-Rasul. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar." Ada 3 perkara siapa yang punyanya, dia sudah rasa dan dia akan menikmati halawah kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasul terlebih dia kasih daripada siapa dia. Kedua, dia sayang kepada seorang semata-mata kerana Allah. Ketiga, dan dia benci kalau dia kembali kepada kufur, sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan dalam api. Api orang dah buat gurah. Air orang buat gurah. Kalau kita duduk dalam sungai ke, gini ke, dia simbah kita. Senyum-senyum, kita pun simbah balik dia. Tapi ada main api, letak atas muka, orang tak main. Putus rokok pun, kaki rokok, dua-dua rokok pun tak letak rokok, cucu atas peha orang ni. Dia tak bergurau. Api ni orang tak bergurau. Lepas tu orang isap rokok ni pelik ni. Macam mana letak dalam mulut dia, boleh tahan. Itu pelik. Baik. Minta maaf lah, tu saya cakap je. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Muaz bin Jabal ni Nabi kata kat dia, ana uhibbuka, aku sayang kat kamu. Kadang-kadang kita tak faham apa makna cinta, makna sayang. Sayang dan cinta ni maknanya 2 perkara. Sayang dan cinta ni makna 2. Cinta ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab, kalau ikut Ibn Qayyim, dalam bukunya khusus, tajuknya Raudatul Muhibbin. Apa makna? Taman. Macam surah ni panggil Raudah, taman. Taman bagi orang-orang yang cinta. Dia sebut kalimah cinta dalam bahasa Arab ni ada 60 kalimah. Kita tak ramah, tak banyak. Sayang, cinta, gewe ke, rasa nak ke, rasa ra ke, gitu je. Tak banyak bahasa Melayu ni. Bolehlah 7-8 ni. Kalimah Arab ni, dia banyak. Ada asyik, ada hub, ada macam-macam. Siapa dibilang sampai 60 kalimah dalam bahasa Arab. Makna cinta. Banyak. Jadi Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, amba saya ni sayang sangat, saya cinta kat awak. Cinta ni saya kata ada 2 maksud. Mesti kena ada 2 syarat. Syarat cinta ni ialah segala baik-baik ni kita nak pada orang tu. Kita nak cinta kepada bakal isteri kita. Lepas pada kahwin tu lain pula ceritanya. Ni bakal isteri ni. Ni. Apa kita nak? Segala yang baik berlaku pada dia. Dia comel, dia baik, dia salihah, dia. Tak baik-baik berlaku. Adakah kena nak, kalau kita nak, kita cinta orang,
biar dia penyakit, biar dia kurak, biar orang kata benci orang tu. Benda tu kita tak nak, kita nak hak baik biar berlaku pada dia. Dan yang kedua makna cinta tu, segala yang buruk-buruk tak berlaku pada dia. Apa yang saya sebut tadi. Ini makna cinta. Itu dari segi bahasaan. Cuma ekstra daripada dua tu, dia ada satu lagi. Kita suka bagi. Kita suka bagi. Kita cinta kat orang tu, kita bagi kat orang. Dia jangan sebut cinta tak bagi ke apa satu. Saya sayang sangat ke isteri saya, Ustaz. Dah membagi apa? Tak bagi apa-apa. Sayang, cinta je. Ini mengaruh. Dia akan tunjukkan dan dia akan zahirkan. Apa yang berlaku? Ini makna cinta. Nabi bila dah cinta pada sahabat ni macam Muaz bin Jabal, apa Nabi kata? Nabi bagi satu tips yang cukup mahal. Allah tada'a dubura kulli salatin antakul. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap selesai sembahyang. Dubura ditafsirkan dengan dua tafsiran. Sama ada selepas selesai tahiyat akhir, sebelum beri salam, atau selepas salam, maka bacalah doa ni. Doa ni berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada kamu supaya kamu kurniakan kepadaku, beri kepadaku untuk syukur kepada kamu, untuk zikir kepada kamu, dan juga untuk baik dari segi amal ibadah. Tuan-tuan, ini pendek. Tapi dalam pendek-pendek ini, dia ada makna yang cukup besar. Apa dia? Nombor satu. Doa tu, saya sebut dalam buku inilah doaku. Tapi tak ada buku sini. Mana sahabat tak bawa? Ada sahabat saya, siapa dia? Dalam buku inilah doaku saya sebut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ni, nombor satu sekali, Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta tolong denganmu. Tolonglah aku. Tengok tuan-tuan. Pertama, tolong kat aku untuk aku zikir pada kamu. Saya bukan nak cakap bab zikir, tapi kita cakap umum. Zikir. Kenapa? Bila nak zikir, yang begitu mudah, kita kena minta tolong dengan Tuhan. Sebabnya tuan-tuan, zikir ni walaupun dia mudah, tapi ramai orang tak mampu. Kalau saya tanya tuan-tuan, Syekh, kenapa tak zikir? Ada orang mati ke? Dia relax lah berada. Zikir-zikir apa? Zikir orang lepas mayang je. Orang akan sebut. Tapi kalau tuan-tuan, kita baca sejarah orang-orang soleh zaman dulu, mulut mereka ni, lidah mereka ni, basah dengan zikir ke Allah. Nabi ajar kita satu doa, Allahumma inni as'aluka lisanan ratban bizikri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada kamu supaya kamu jadikan aku lidah yang mana basah dengan sebab zikir padamu. Apa makna basah dengan zikir? Zikir banyak. Bukan sekali sehari. Mungkin 100 kali sehari. 1000 kali sehari. Zikir kepada Allah. Dan pahala fadilatnya besar. Nak zikir pada Allah ni juga, datang ilham Rabbani mari. Baru mari zikir. Nak zikir-zikir saja kadang-kadang malah. Kenapa kita zikir? Pertama, kita rasa susah hati. Kita pun zikirlah ke Allah. Nak tenang hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kenapa kita zikir? Kita bergaul dengan puak-puak yang selalu zikir. Kita pun zikir jugalah. Kenapa kita zikir? Datang orang yang baru balik Mekah, hadiah kita tasbih. Kita pegang tasbih, kita tak akan kata kaya. Tak. Kita dengan secara otomatik subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar. La ilaha illallah. Dan seumpamanya. Takat ni orang pegang tasbih macam tu. Jadi itu penolong kepada untuk memudahkan zikir pada Allah. Zaman moden pula dia bagi pula alat-alat yang suruh ginilah macam-macam. Ini zikir.
Nak kata kita sakit, netuk lidah, ulcer, tak ada. Tapi tak zikir. Kerana zikir ni daripada Tuhan. Jadi kena minta dengan Tuhan. Aini ala zikrika. Nak minta zikir kepada dia. Jadi akhirnya kita boleh zikir. Dan kalau kita tengok orang yang kaki zikir ni, kedudukannya mulia di sisi Tuhan. Sebab tu iman yang tertinggi bukan jihad fisabilillah. Bukan sembahyang. Walaupun semuanya besar belaka. Tapi yang tertinggi adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Al-iman bid'un wa sab'una wa fi riwayatin bid'un wa sittuna syu'bah. Iman tu ada 60 cabang lebih, ada setengah riwayat 70 cabang lebih. A'laha, paling tinggi, la ilaha illallah. Zikir, tahlil tu, zikrullah. Nabi pernah kata afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seafdal apa yang aku kata dan para nabi sebelum aku kata ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok hebat tak zikir. Jadi Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal minta tolong kepada Allah untuk sentiasa melazimi dan membanyakkan zikir. Buat tuan-tuan akan rasa kemanisan dalam hidup. Zikir pada Allah. Kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan syukur padamu. Kadang-kadang kita hidup ni kerana kita terlupa dan terlalai. Dan kerana kita tidak melihat kurniaan Tuhan, maka akibatnya kita payah nak syukur. Bahasa mudah, jarang kita syukur, kita dapat makan, dapat minum, boleh kecap makanan, boleh rasa makan. Jarang kita syukur. Kesihatan yang ada yang Allah bagi kat kita ni, jarang kita syukur. Saya tanya seorang sahabat tadi pergi ceramah, dia pasang steng. Steng ni bila jatuh, nak sumbat ke, saluran speed ke, pakai steng. Kata kena berapa, cikgu ustaz? Kena kat 27,000 kata. Allah bagi kita bukan suruh pasang steng dengan jantungnya, dengan paru pedahnya, dengan semua kalilah. Tak bayar seseng pun. Tak pernah berlaku akhir bulan datang bil daripada langit turun. Kena bayar 2,500, 3,000. Tak ada. Satu je Allah tarik. Satu je. Contoh. Apa dia? Buah pinggang rosak. Waliyahzubillah. Orang sakit buah pinggang, galiknya pergi cuci darah lebih banyak daripada pergi masjid. 2 hari sekali kena pergi. Dia tak boleh lah nak buat gaya bebas seminggu sekali, sebulan sekali tu nak ambil ubat untuk cemani darah tinggi. Itu lain. Ni, cuci. Buah pinggang. Buah pinggang Allah bagi kat kita ni tak siapa pun besar, penumbuk kita kecil je. Tapi fungsi dia besar. Bila tak ada yang ini, Allah, muka pucat, sembak lah, sakit gini. Kalau kadang-kadang tuan-tuan tengok tangan orang yang 10-15 tahun dia buah pinggang ni bekok dia besar kan, bekas ni, kesian kat dia. Kesian. Paling mudah, paling pokai pun sekali cuci di nanjang. Nanjang tu maksud saya nak pergi sejam. Duduk tunggu. Capur daripada ni. Duduk sana pula ambil leave. Duduk 3 jam, 4 jam. Balik pula sejam. Lepas balik tak boleh nak buat apa. Pening kepala. Tidur dulu. Biasalah tu nanjang. Setiap 2 hari, 12 jam habis masa. Setiap 2 hari 6 jam habis masa. Habis. Itu hak habis masa. Hak bayar pula berapa? Sekarang ni menuju pada 300. 300 sekali cuci. Adalah 200 setengah ada hak kita dapat daripada majlis agama, daripada takafur, daripada, itu soal lain. Tapi kena bayarlah maknanya. Kalau duit kita saja 300.
Nak naik kereta, nak pergi balik, nak ni, letaklah 50 lagi. Tengok dekat jauh lah. 10 riyal ke apa. Tuan-tuan. Itu 2 hari sekali. 300. Katakan 15 kali. Sebulan. Sebab 2 hari sekali. 15 kali. 3 kali 5 berapa? 300 kali 15. Berapa? Saya pun tak tahu ni. Tolong kira sekali. Allah takkan tak tahu. Ha? Takkan tak pandai matematik seorang sini. 30 kalau kali 10, 3,000. 4,500. Letaklah bahasa kasar sikitnya 5,000. Habis sebulan. Kali pula dengan setahun. Kali 12. 5 kali 12. 60. 60,000. Orang yang sihat, buah pinggang okey, sen pun tak kena bayar. Orang ni 60,000 setahun. 60,000 setahun. Dia kena 10 tahun dah. 600,000. Allah panjangkan umur dia 20 tahun boleh hidup. Contoh, ada yang panjang ada rezeki. 1.2 juta. 1.2 juta. Semata-mata nak hidup dengan tenang dan baik. Tak patut kita syukur pada Tuhan. Ini saya bercakap berkenaan dengan sihat. Kita tak cerita bab lain lagi. Oi, kalau macam-macam sakit, susahlah. Ni, kita ambil satu je. Allah bagi nikmat. Apa lagi Allah bagi nikmat? Allah bagi nikmat kita ni ada akal. Akal. Siapa dia syukur sebab dia ada akal? Tak ada orang syukur. Biasa ya, relax berada. Tuan-tuan, ni cerita pengalaman. Hamba ni suka juga pergi tempat pelik ni. Sebab dapat ilmu banyak. Antara yang selalu saya pergi tempat tu ialah hospital orang gila. Hospital orang gila. Saya ingat lebih 10 kali dah. Hampir setiap tahun pergi kadang-kadang. Biasanya tanya orang Betang lah. Dan saya ada buat dengan orang gila. Saya ada bercakap. Ada ni. Mula-mula saya pergi tu. Pengarah dia perempuan. Masya Allah, hebat. Dia terang kat saya. Gila ni ada lebih kurang dalam 2,000 simptom. Boleh jadi dalam majlis ni termasuk saya ada juga simptom gila. Jangan main tuan-tuan. Jangan main. Ni pengalaman kita tengok. Dia pun sebut saya orang gila. Ada 4 jenis yang ada masa tu. Satu orang gila ganah. Satu orang gila selambeleng. Satu orang gila penjenayah. Satu orang gila perempuan. Saya pergi masuk semua. Masuk ke orang gila ganah ni tuan-tuan. Dia kuci. Dia ni perempuan ni masuk selamba je. Allah kata bahaya Datuk ni. Masuk saya dia mari nak terekam. Allah kata. Tapi dia kenal ada 2-3 orang yang boleh akan pukul dia. Jadi dia lain kok. Walaupun dia gila dia tahu. Tanya. Doktor perempuan ni tepuk dia. Awak berapa kali dah masuk? Dia sebut lah. 27 kali dah kata puan. Saya tanya doktor tu betul ke? Dia cakap hak tu betul kata. Dia ingat ke? Ada ke buah ingat? Saya tengok ada orang gila tu seorang baca wujud kidam bakar mukhalafatuhu ta'ala li wa hawadith qiyamuhu bi nafsih. Wahdani aku derai iradat kamu tasih kamu pasti sifat nafsiyah sifat. Yang ngapa sifat 20? Gila. Saya kata malu orang tak gila tak ingat. Ni cerita benar. Cerita benar depan saya tengok. Ada orang gila tu datang kat saya. Assalamualaikum ya samahta syekh kif hal? Oh cakap Arab fasih. Saya tak tergamuk nak jawab kawan. Tolong jawab. Rupanya dia master bahagian agama. Kata dah apa gini, kata saya tumbuk orang baca serapah mengaruk sangat saya tumbuk orang tak saya gila dah. Gila sungguh. Ada orang gila depan dia ada buku Indahnya Hidup Bersyariah baca. Bagus.
Kata, kenapa masuk sini? Saya tidur malam, saya macam ada halusinasi. Saya sembelih mak saya dengan ayah saya. Mati. Maknanya kalau kita tidur tepi dia, ada pisah, tak berani tidur. Bahaya kita nak tidur tepi dia. Jangan. Tengok. Tapi baik. Gila. Ada gila saya temu, tanya. Mayang tak? Mayang tu. Mayang tu. Berapa rakaat? Berapa waktu semayang? 5. Semayang apa? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Oh, dah awak semayang? Semayang. Semayang semua? Semayang. Subuh tadi semayang tak? Subuh tadi tak. Pening saya. Tapi tak boleh marah. Gila. Bila saya masuk, saya tengok, saya keluar. Saya berasa baru tahu nikmat akal kita. Tuan-tuan tengok orang comel ke, lelaki ke, perempuan ke, handsome, tengok. Tuan-tuan duduk depan dia, mengadap kita. Di kedai, contohnya. Comel. Kita pun minum air. Tengah minum air, kita tengok gaya dia. Dia comel. Dalam hati kita kata, sah kurang sara dah. Hilang dah muka comel tu. Nak akak gelah. Dia kat lain. Malah aku main budak ni. Gaya dia tu. Kadang-kadang kita duduk. Kita pun salam. Salam pula. Dan 18 kali salam. Tak ada 18 kali. 2 kali. Orang tak salam macam tu dalam majlis. 4 minit 18 kali salam. Orang akad nikah pun sekali. Unjuk. Tengok. Kita rasa lain dah. Tuan-tuan, daripada situ baru kita tahu nikmat akal. Orang lost memory, kesiang tuan-tuan. Dia tanya hak sama. Letih nak jawab. 2 kali bolehlah layan sebab menantu. Kalau anak tak layan dah dengan ayah dia rasa. Tapi dah menantu ni nak ambil hati anak, layan juga. Pasal dia. Syukur Allah bagi akal. Apa lagi nikmat? Nikmat Allah bagi kita Islam. Islam ni nikmat besar. Tuan-tuan tahu kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita orang Islam, kita ni tenang. Saya duduk dalam majlis ni, tuan-tuan duduk majlis ni. Saya ceramah. Tuan-tuan boleh tidur, tenang. Taklif tak ada dah. Kita sembahyang dah suruh. Rasa je lah, tenang. Tapi ada orang lain, insomnia, tak boleh tidur. Kita pelik. Dia kaya, dia hebat, dia ni. Pusing je penuh. Malam nak tidur, tak boleh tidur. Kita ni, macam orang lelaki ni. 90% kalau hari Jumaat. Khatib khutbah tidur. Sebab amaran daripada Bilal, jangan berkata-kata walaupun sekalipun diam. Sebab itu kalau isteri-isteri, dia pegang suami dia, lepas balik khutbah tu, cakap, bang, kita menikah 40 tahun dah. Hamba ingat nak dapat agak manfaat. Apa Tok Bilal, Tok Imam baca khutbah tu, tajuk apa ini bang? Allah, suruh takwa lah. Masa takwa tu rukun. Lepas tu dia tidur dah. Tak sedap. Itu biasa. Jadi tuan-tuan, nikmat Islam ni besar. Kita tak tahu nikmat Islam ni melainkan apabila kita compare orang yang susah masuk Islam. Orang yang bukan Islam. Bila mana dia masuk Islam, baru dia rasa nikmat Islam. Ada kawan saya tu, dia convert. Dia cerita kat saya ingat masa tu saya Kedah, naik kereta sama. Kalau saya sebut nama pun kenal. Dia kata, Tok, masa saya belum Islam, masalah sikit, kerjanya nak bunuh diri. Tension bunuh diri. Siapa tak? Tapi Allah takdirkan selepas masuk Islam, masalah susah macam mana pun tak timbul dah masalah tu.
Dia faham erti qada dan qadar. Dia faham kepercayaan. Dia faham konsep doa, konsep tawakal. Tengok Islam. Saya nak tutup satu kisah. Kisah ni saya baca dalam buku Rawaiq kata silap. Haraplah. Kisah benar. Kisah seorang wanita Rusia. Dia ni berpahaman Nasara. Kristian lah. Sekarang. Nasara. Dia ni pakat dengan kawan-kawan tengok dalam offer kerja di Eropah Timur tu dia dapat nampak ada kerja. Jadi nak dapat gaji besar, dia pun pergilah. Sampai di tempat tersebut, dia disambut, dilayang. Rupa-rupanya dia nak dijadikan pelacur. Oleh kerana dia ada iman cara dia lah. Ada maruah, dia tak nak. Akhirnya kawan-kawan dia semua melacur, dia tak. Apa dia buat? Dia duduk, dia dikena tahan. Dia kena tahan, orang panggil apa? Dia kena kurung. Tak apalah. Entah macam mana satu hari rezeki Allah, dia dapat keluar, dia lari. Lari ni tak tahu tempat nak menuju. Lari punya lari, akhir sekali, dia temu ada seorang lelaki. Lelaki ni Arab. Lelaki ni tengok dia. Lelaki ni jenis warok, baik. Ada juga orang baik. Baik. Lelaki ni kesian kat dia, ajak dia bawa ke rumah. Sampai di rumah dia tu, dia ada adik perempuan, ada keluarga lah sikit, ada adik. Itu sebab dia pun merantau juga tu, mungkin dia ada bisnes ke apa. Orang ni, orang Rusia ni, peringkat pertama menolak. Tak boleh terima lah. Sebab satu, silang agama, silang budaya, silang. Jadi orang Islam ni, dia tak cakap banyak. Yang lelaki ni tak cakap banyak, dia suruh adik dia je urus. Adik dia pengurus lah, ajak beri makan, begini. Mula-mula dia tolak gini. Tapi nampak baik, bukan kerana ada udang di sebalik batu. Tak ada, baik sungguh. Baik sungguh, orang Islam ikhlas sungguh. Tolong beri makan, tolong. Jadi akhirnya dah nampak tenang ni, dia mula bercakap sikit. Akhir sekali dia tanya, ni agama apa? Dia sebutlah agama Islam. Akhirnya dia tengok cara adik perempuan orang ni nampak orang gini, dia jatuh hati. Minta masuk Islam. Masuk Islam. Nak jadi ke cerita, dah masuk Islam. Untuk nak selamat lebih baik lagi, siapa pula hak ni pula tak kahwin, abah ni menikah. Menikah dapat bina satu keluarga bahagia. Masya Allah, suami baik, perempuan pun mula belajar dan faham. Perempuan ni bagus. Suami ni selalu desak. Dia kata, jomlah kita balik rumah abah awak. Yalah nak temu kawan-kawannya, kenal juga Tok Besang ke, Tok Tua ke. Bini dia ni orang yang bijak. Bini kata, tak payah balik, tak payah. Dia kata, baliklah, tak bolehlah jadi anak macam tak berapa betul deraka ni. Tak, jangan, tak payah. Sebab nak bini hidup baru, tak payah. Suami ni masih desak lagi. Dia kata boleh, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Syaratnya, kita tak payah tidur rumah abah saya, kita tidur di hotel. Dan kita beli tiket kapal terbang, dan kita pergi sekejap. Okey. Suami setuju lah. Kekas cerita, masuk negeri sampai tu temulah abah ni. Suami duduk depan ruang tamu. Dia pun cakaplah bahasa Rusia. Tak faham lah cocang-cocang apa pun dia tak faham lah popak-popak ni cakap. Mula-mula cakap suara lembut je. Lepas tu suara tinggi macam nak gaduh dah. Wah. Akhirnya abang perempuan ni datang bawa parang. Nak kita tok suami ni. Bila tok suami ni kawan buang ni berlari nak gocoh macam mana. Berlari keluar tu. Bini kata lari. Dia pun lari. Lari balik di hotel. Dengung. Bini tak tahu dah macam mana dah. Pisah dah.
Sampailah satu hari, lepas dah reda, dia pergi patah balik. Patah balik pun pergi jauh-jauh lah, tak berani nak pergi masuk ni rumah ni. Dia tengok sunyi. Tiba-tiba satu hari dia tengok isteri dia buka pintu tingkap. Bila tengok buka tingkap, isteri dia tengok dia, isteri dia kata balik. Tak payah. Tapi dia stay. Esok dia pergi, lusa dia pergi. Dia anggap-anggap suami abah dengan abang-abang dia ni pergi kerja lah. Satu hari selepas berapa hari dah, minggu lebih ke 2 minggu lebih, dia pergi tu, bini dia pun kata tunggu sekejap. Kemudian bini dia pun terus keluar rumah. Bila keluar rumah, dia pun ajak suami dia naik satu tempat yang lain jauh, naik kapal terbang lain, terus musafir. Isteri dia tak cakap banyak. Akhirnya sampailah tempat yang mereka duduk. Suami kata, macam mana? Saya nak tahu cerita sebenar. Dia kata, bila dia balik, asalnya okey. Tiba-tiba, abah ni cakap, kenapa ini? Dia kata ni suami dia telah convert kepada Islam. Kawan ni kata apa? Aku rela kamu jadi pelacur daripada masuk Islam. Lepas tu apa buat? Saya dibedal. Dia buka baju dia. Dia tengok belakang baju dia. Kena bedal ni. Pilu. Kita kok macam ke banyaklah kena. Badan isteri dia kena. Dia kata keluarga dia ratai kaki dia. Ratai kaki dia, ratai panjang. Anggo-anggo lepas untuk pergi tandah, pergi bilik air, pergi dapur. Kuci tu pula adik perempuan dia jaga. Adik perempuan dia hina dia, cakap dia macam-macam. Dia sabar je. Tapi sedarah sedaging. Perempuan sama perempuan. Dia lembut juga akhirnya. Jadi kakak dia hanya tak jawab apa-apa, buat baik. Tiba-tiba Allah ilham dan hidayatkan adik perempuan dia, rasa nak masuk Islam. Tanya kak macam mana gini. Okey, bila cerita gini, kak adik dia pun masuk Islam. Adik dia pun satu hari dah nampak abang tu mari, dia pun buka kunci tu, dia kata kak pergilah, adik tak apa, itu atas adik. Tengok, kita Allah jadi dapat masuk Islam, mak pak kita, ibu bapa kita, keluarga kita ni asal Islam tu. Tapi kita tak appreciate dan tak rasa. Orang macam ni, tengok dia rasa macam mana dia kena tu. Itulah syukur pada Allah. Ni nikmat. Nikmat ni siapa boleh rasa? Tak ada orang rasa. Itu besarnya nikmat Islam. Dan poin yang terakhir tuan-tuan, wa husni ibadati, baik dalam ibadat. Ibadat ni kita kena nak baik, nak betul-betul ibadat. Macam mana? Kena belajar. Apa benda walaupun nampak remeh, kita belajar. Contohnya kita tengok sirah Nabi. Sirah Nabi ni penting dalam hidup kita. Sebab Nabi ikutang kita. Solat sunat sebagai contoh. Kita nak sembahyang sunat, kita ada sebut ni. Solat sunat. Sunat duha, sunat qiyamul lail, sunat apa, tahajud, sunat apa. Hak mana sunat berjemaah, hak mana tak, macam mana Nabi laku, kita sebut fadilatnya satu-satu. Ucapan Nabi, kalau boleh ulang sentiasa buat mengajar di masjid ni, hadis 40. Bawa ke rumah, baca depan anak-anak kita hadis 40, biar kita khatam. Ini sebagai satu pedoman. Dan lebih baik juga kita boleh tumpukan kepada garis masa hayat Rasulullah. Ini kita akan tahu tentang kehidupan Nabi. Saya susung ni berdasarkan kepada tahun-tahun Nabi. Sampai umur Nabi. Nabi wafat umur dia 63 tahun, 4 hari. Apa yang Nabi buat tahun ni, apa peristiwa berlaku. Masa tu baru kita tahu Rasulullah ni hebat. Kita juga nak tengok, janganlah kita duk asyik kita saja. Kawan-kawan kita di Palestin. Saya sebut Taufan Al-Aqsa. Dia ini dahsyat. Telur harga sebiji $3. $3. Dekat 12 riyal, 13 riyal. Kita sepapang. Dia sebiji.
Maha. Ismail Haniyah. Tuan-tuan tak kenal dia. Hak mati syahid. Orang semayang jenazah dia 7 juta orang. Sini pun ada semayang jenazah gaib. 7 juta. Kita dapat 2,000 orang mari itu besar dah. Ini dia. Kita nak tahu Imam Mahdi, Dajjal, nak tahu. Yang paling penting ilmu. Jangan lupa. Saya sebut dalam tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Kan, anakku inilah nasihat abah. Saya sebut juga salam terakhir. Ni bab-bab ilmu. Poinnya jaga masa. Jangan buang masa. Masa kita sikit je. Kita hidup berapa lama lagi kita tak tahu. Kalau ada jaminan 85 baru mati sedap. Tapi kawan kita umur muda dah kita mati. Saya anak saya muda pada saya mati. Kanser 2 tahun lepas. Maknanya rugilah masa. Jadi sebab itu masa peliharalah. Rumah tangga duk bergaduh laki bini letih dah. Kita nak baiti jannati rumahku syurga. Kita tak nak malap, tak nak. Ya mungkin tuan-tuan nak explore benda-benda baru, rahsia mimpi. Saya sebut dalam buku macam mana zaman Nabi ajar kita bab mimpi ni. Dia ada takbir. Oh, luar biasa. Firasat orang yang beriman, dia tengok ini, takutlah firasat orang yang beriman. Kita tengok masalah sedekah. Kita tengok apa kelebihan sedekah. Saya sebut dalam keajaiban sedekah banyak. Orang yang paling pemurah, saya sebut mereka lah paling pemurah. Dan banyak lagi tuan-tuan. Poin saya naknya adalah carilah ilmu. Tuntutlah ilmu bagi mengesahkan ibadat. Pada itulah yang dapat saya sampaikan. Dan akhir sekali, kalau tuan-tuan ada handset, tolong masukkan dalam handset tuan-tuan apps saya. Percuma je. Al-Inarah. Kita update soalan hampir setiap hari 6 soalan. Sekarang lebih daripada 7,200 soalan. Macam-macam soalan yang terkait dengan fiqh, hadis, tafsir, isu-isu semasa yang terkait dengan agama, kita bahaskannya. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.